Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharapkan tahun baharu 2024 akan memberi suatu suasana lebih cerah dan positif kepada rakyat dengan kerajaan perpaduan akan menumpukan usaha terhadap pembangunan ekonomi demi kesejahteraan mereka. Beliau berkata usaha memacu pertumbuhan ekonomi negara ini akan terus menjadi tumpuan kerajaan bagi meredakan kesusahan rakyat daripada pelbagai aspek seperti inflasi, pengangguran dan kos harga hidup selain menjamin perkhidmatan mutu pendidikan dan kesihatan. Dalam hal itu, Anwar menggesa jemaah menteri, Barisan Pegawai Kanan, Agensi Penguatkuasa, Badan Keselamatan, penjawat awam serta sektor swasta supaya meningkatkan usaha menjadikan Malaysia sebagai negara yang hebat dan gah di rantau ini. Bagi memahami bagaimana harapan ini dapat digerakkan dengan baik di tahun 2024, ini kita bersama di talian Profesor Dr. Azizuddin Muhammad Sani yang merupakan pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari. Baik Prof, bila kita melihat kepada ucapan yang dizahirkan Perdana Menteri, kita lihat sebagai satu usaha yang berterusan. Bagaimana Prof melihat kepentingan gesaan yang disuarakan Perdana Menteri dan visi jangka masa panjang Malaysia dalam hal pembangunan ekonomi dan peranannya di rantau ini, Prof? Ya, saya rasa dalam konteks sekarang ni kita mungkin melihat dalam konteks jangka pendek dulu bagaimana perancangan yang kita ataupun kerajaan boleh bawa lah dalam tempoh tahun inilah 2024 yang mana kita lihat cabaran tu sangat banyak dan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jelas menunjukkan bahawa isu yang utama adalah isu sosio-ekonomi maksudnya perlu dicarikan jalan penyelesaian untuk memastikan negara pertumbuhan ekonomi negara itu berterusan dan kalau boleh meningkat ke 5% kalau sebaiknya 6% begitu untuk tahun 2024 ini dan juga dalam konteks yang sama cuba selesaikan saya rasa dalam konteks inflasi kita bertambah baik inflasi sudah bawah pada 2% cuba dalam konteks menyelesaikan isu yang mendesak kenaikan harga barangan misalnya yang perlu dicarikan jalan penyelesaian isu keselamatan makanan juga perlu ditekankan dan cuba dicarikan penyelesaian sekarang ni di mana isu-isu keperluan asas ataupun essential goods dan juga barang-barang keperluan ni sangat pentinglah untuk pastikan bahawa rakyat ada kemampuan untuk berbelanja untuk membeli barang-barang keperluan ini dalam jumlah ataupun dengan harga yang berpatutan So dalam konteks ini saya rasa banyak perkara yang perlu dilakukan lah melihat dalam konteks import barangan daripada luar negara ke Malaysia supaya dapat dibatasi dan juga kalau kita lihat pada tahun ini juga pendapatan isi rumah juga mungkin dapat dipertingkatkan jadi dalam konteks ini saya rasa dapat boleh menyelesaikan kalau misalkan dapat meringankan beban lah kos harga hidup rakyat secara umumnya dapat dibantu untuk meringankan beban rakyat tapi dalam masa sama juga saya rasa pendekatan juga diberikan daripada isu kesihatan isu pendidikan yang berkualiti kesihatan berkualiti perlu dititik beratkan dan yang paling penting sekarang ni kita juga kena merhatikan dengan fokus yang lebih lebih tuntas terutamanya isu-isu berkaitan dengan isu luar negara yang mana ada kebimbangan kemungkinan ekonomi global akan sedikit berencat juga tahun ini oleh kerana faktor konflik berlaku di Timur Tengah dan juga di Eropah dan sama ada ia beri kesan kepada perdagangan global secara keseluruhannya jadi dalam konteks ini saya rasa kita perlu mempertingkatkan kerjasama dengan negara luar dan terus berperanan secara aktif di peringkat global dan dalam masa sama juga cuba menarik sebanyak mungkin pelabur asing yang mampu untuk memberi peluang pekerjaan dan juga ataupun teknologi transfer pemindahan teknologi kepada penduduk tempatan supaya kita juga dalam masa sama juga mampu menjadi bukan sebagai negara pengguna tapi juga sebagai negara yang ada inovasi pengeluar juga pada masa akan datang. Jadi masuk dalam konteks ini tumpuan walaupun jangka pendek yang diberikan keutamaan tapi saya rasa ada perancangan yang juga jelas untuk jangka panjang misalnya 5 tahun akan datang bagaimana keadaan ekonomi Malaysia secara keseluruhannya tapi yang pasti kita pihak kerajaan sekarang cuba menyelesaikan isu-isu yang penting lah asas dulu untuk memastikan rakyat selesa dan kita boleh beri tumpuan kepada isu-isu lebih besar lah dan juga perencanaan projek-projek mega misalnya untuk menjamin kemakmuran Malaysia pada masa akan datang.
Ya, dan bercakap tentang menyelesaikan isu-isu asas terutamanya, bagaimana Prof menilai usaha kerajaan perpaduan hari ini dalam memfokuskan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya dengan pelancaran data padu pada esok 2 Januari. Apa mungkin perspektif yang boleh dikongsikan oleh Prof? Ya, saya rasa itu inisiatif baru yang dikemukakan oleh kerajaan sekarang yang mana kita tahu isu yang utama ini adalah bagaimana kita nak memberi bantuan kepada rakyat yang betul-betul memerlukan bantuan. Kerana isu ini bukan isu baru kalau kita lihat misalnya isu berkaitan dengan subsidi bersasar ni telah wujud tahun 2000 lalu ketika era Perdana Menteri Abdullah Mahmud juga telah membicarakan isu ini. Juga isu tentang keselamatan makanan cuma nampak kali ini ada kesungguhan kerajaan yang ada sekarang, kerajaan Madani, kerajaan perpaduan untuk memastikan bahawa negara, pendapatan negara ini betul-betul digunakan untuk diberikan kepada warga yang sepatutnya menerima lah. Jadi dalam konteks ini konsep padu sistem padu diperkenalkan supaya misalnya dalam konteks subsidi bersasar maksudnya dari segi pengguna petrol sebagainya subsidi petrol dapat dikurangkan dan juga barang-barang lain juga dapat dikurangkan maksudnya beban negara lah ataupun negara kerajaan untuk menyediakan bajet yang besar kerana sebelum ini banyak bajet besar digunakan untuk subsidi tertentu so dalam konteks ini saya rasa kita masih terlalu awal kalau saya nak komen pun tentang konsep sistem padu ini kalau kita nak tengok dulu pelaksanaan dia bagaimana sebelum kita boleh bagikan cadangan penambahbaikan atau sebagainya lah tapi yang penting ini satu inisiatif yang baik lah supaya memastikan ekonomi kita betul mantap dan juga memastikan rakyat ataupun sasaran tumpuan itu diberikan kepada rakyat yang betul-betul memerlukan lah. Itu satu tapi dalam konteks yang lain kita nampak juga banyak inisiatif dikemukakan oleh agensi-agensi kerajaan untuk memastikan juga kita meningkatkan betul dalam konteks sektor industri kecil dan sederhana supaya dapat dimantapkan kerana ini dilihat sebagai tulang belakang kepada ekonomi dalam negara jadi saya rasa kerajaan akan beri tumpuan kepada sektor ini yang kalau kita lihat kepada bajet yang dikemukakan untuk tahun 2024 juga jelas agak menyeluruh agak besar bajetnya dan memastikan bahawa semua sektor dapat diberikan tawaran ataupun inisiatif dan insentif supaya boleh mantap dan juga membawa bersama-sama membangunkan negara secara keseluruhannya. Ya, dan pastinya kita orang kata memperlihatkan satu bentuk kerja keras yang menanti kepimpinan Kerajaan Perpaduan memasuki 2024 ini untuk membangunkan Malaysia dalam konteks ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani yang merupakan pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM sudi berkongsi pandangan berkenaan dengan ucapan yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersempena dengan tahun 2024. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.